Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi. Dan video kali ini saya ingin mengulas tentang satu topik, wajarkah menghukum pekerja-pekerja Melayu di McDonald, di Starbucks, di Grab kerana isu Palestin. Jadi umum diketahui bahawa sejak beberapa minggu ini, sejak 7 hari bulan Oktober, apabila Hamas menyerang dan membunuh 1,400 rakyat Israel, maka Israel pun telah mengambil tindakan untuk mengebom dan membinasakan Gaza. Jadi pada kebiasaannya, orang-orang Melayu Islam di Malaysia ni akan terus menyebelahi orang-orang Islam ataupun rakyat-rakyat Palestin. Jadi itu adalah soal peribadi masing-masing. Kalau ada yang lebih nak tengok secara rasional tentang sejarah, tentang politik, tentang sama ada ini isu agama atau tidak, ataupun ada yang terus nak mengambil tindakan untuk menyebelahi satu belah pihak, iaitu orang Islam, tanpa mengira apa-apa lagi penjelasan, terpulanglah pada masing-masing. Yang menjadi masalahnya dalam isu yang saya ingin bangkitkan adalah apabila timbulnya suara-suara yang mengecam dan menyuruh untuk memboikot institusi tempat-tempat seperti McDonald, seperti Starbucks dan juga servis atau perkhidmatan Grab. Kononnya ada yang melihat bahawa ada berita kata McDonald bagi makanan free kepada askar Israel. Saya tak jumpalah, tapi mungkin benar, tapi itu bukan McDonald Malaysia. Ada juga yang membawa isu Grab, di mana isteri pemilik Grab menyifatkan bahawa tempat yang dia lawati di Israel dan juga perkara yang ada di Israel itu satu yang baik, dan dikatakan bahawa ini menyebelahi Israel. Satu alasan yang cukup simplistik. Jadi yang Starbucks pula saya tak tahu dah cerita apa, tetapi ada yang kata nak kena boykot juga. Jadi hal boykot-memboykot ni memanglah itu satu kuasa ekonomi. Saya tidak ada masalah kalau kita sendiri mempunyai cara peribadi. Contohnya kita tak suka McDonald, kita kata begini begitu, tak kisahlah. Yang peliknya masa bulan puasa penuh pula McDonald dan Starbucks dan sebagainya. Jadi bila timbul isu tentang kebencian terhadap Barat seperti Amerika, yang kini pasal Palestin, atau orang bakar Quran dekat Sweden, terus kita pergi ambil tindakan terhadap tempat-tempat seperti McDonald, Starbucks dan sebagainya tu, kerana ia adalah simbol Barat. Jadi dalam video ini saya nak ajak tuan-tuan fikirlah sikit, wajarkah kita berbuat demikian? Alasan pertama saya adalah bahawa pekerja-pekerja di McDonald, Starbucks ni yang saya tengok 95%-nya orang Melayu, orang Islam. Saya rasa jumlah mereka mungkin 20-30 ribu, saya tak pastilah, tapi ramailah. Walaupun katakanlah jumlah dia 300 ke 400, saya nak mengatakan bahawa mereka ini membuat kerja-kerja halal. Jadi apabila mereka membuat kerja halal, kita pula memberi kesusahan kepada mereka untuk menjalankan kerja. Kalaulah dia punya bisnes tu jatuh, maka dia pun hilang kerja. Jadi kita nak cakap macam mana? Kita nak kata sebab kita ni kesian pada orang yang mati dekat Palestin, sebab Islam kononnya kita mendekatkan diri dengan Allah dengan cara membantu, dengan cara berjihad. Betul ke? Jadi kita kalau dengar ustaz, dengar mufti, kiri kanan mufti tu, dia dah ada gaji. Yang ustaz tu dah dapat duit daripada masjid dan sebagainya. Budak-budak yang kerja ni, dia kerja halal. Dia tak cakap apa-apa pun, kata jangan dengar ustaz ni, jangan dengar mufti tu. Tetapi apabila kita dengar orang-orang macam ni bercakap demikian, kita pula terpikat
dan rasa macam kita ni agak mendekati diri dengan Tuhan, saya rasa ini ada satu kesilapan lah daripada agama kalau kita tengok bahawa kita menghukum orang yang tidak bersalah, tetapi di dalam hal yang lain kita kononnya membantu mangsa-mangsa penindasan lah katakan. Jadi yang keduanya pula, saya nak mengatakan bahawa bagi saya franchise-franchise seperti Starbucks, McDonald's, Kentucky, Pizza dan sebagainya itu adalah suatu franchise yang menguntungkan orang-orang Melayu sebab mereka diberi latihan yang profesional. Belum pernah lagi saya melihat orang-orang Melayu yang bekerja di tempat-tempat sebegini kurang ajar dengan saya. Belum pernah lagi saya lihat mereka salah ambil order. Belum pernah lagi saya lihat tempat-tempat seperti yang KFC dan sebagainya itu kotor-kotor, ada nampak tikus, nampak lipas, nampak apa, tak pernah nampak. Jadi tahap profesionalism yang diberikan kepada orang Melayu, sebab mereka pun telah mengkaji kalau orang bukan Melayu bekerja, mungkin orang Melayu tak berapa rasa halal. Tetapi dengan sertifikat halal masing-masing dan juga training ni, saya rasa ini adalah sesuatu yang cukup menguntungkan orang-orang Islam sendiri. Jadi apabila kita menghukum sesuatu yang telah pun dihalalkan, itu satu perkara yang kita kena tengok semula lah, saya rasa. Ketiganya adalah sistem franchise ni, dia memberi peluang kepada ahli perniagaan tempatan untuk membuat bisnes dengan cara yang telah berjaya. Itu maksud franchise. Bila franchise McDonald ni sejak saya di universiti dulu sampai sekarang, dah berapa puluh tahun, saya pun dah umur 61 tahun. Franchise yang cukup hebat. Jadi ia bermula dekat barat dan menguntungkan orang-orang Islam di merata tempat yang di mana ada franchise tersebut. Di Saudi Arabia pun saya pernah makan McDonald. Jadi tempat-tempat orang Islam, mereka tidak memilih bulu, kata ni orang kafir lah apa semua. Benda tu baik, kita buat cara halal, makanan pun halal, dan pekerja profesional dan cekap dan amanah, tak ada masalah. Kita tak pernah dengar pun kata ada pecah amanah dalam franchise-franchise demikian. Jadi franchise ini pula memang mungkin dia akan terpaksa membayar royalty sedikit kepada ibu-ibu company ni, tetapi apa yang ibu-ibu company ni buat, dia nak derma kat Israel ke apa tu, apa kaitan dengan kita? Apa kaitan dengan kita dekat Malaysia ni? Kenapa kita nak samakan McDonald's sana dengan McDonald's sini? Jadi ini satu benda yang lagi sekali kita kena juga fikirkan. Dan apa yang saya pahami, McDonald pun mengatakan bahawa McDonald Malaysia mengatakan bahawa mereka pun telah pun menderma kepada isu Palestin. Dan juga baru-baru ni Grab, selepas isu yang dibangkit-bangkitkan, isu yang bagi saya cukup remeh, hanya seorang isteri pemilik tunjuk gambar dalam Instagram, itu pun nak boleh jadi ni. Sekarang ni nak ambil tindakan, ada orang suka Gal Gadot, pelakon pun nak kena di orang kata apa, disisihkan. Saya sekarang sedang membaca buku Dr. Yuval Harari. 2 buah buku saya beli sebab beliau adalah pensyarah di universiti di Israel, dan beliau bercakap tentang isu masa depan dalam dunia, tentang sejarah, tentang bagaimana artificial intelligence, komputer, pendidikan dan sebagainya itu akan terjadi pada masa hadapan. Jadi adakah saya juga akan dikatakan ini penyokong Israel sebab saya baca buku seorang yang daripada Israel? Kalau macam tu, tuan-tuan baik juga kata saya ni penyokong Yahudi. Sebab apa? Saya baca Quran yang diterjemahkan dan juga ditafsir oleh Muhammad Asad.
cuba tengok Muhammad Asad tu siapa dia. Muhammad Asad tu adalah seorang Yahudi yang kemudiannya menjadi Islam. Jadi jangan cepat kita gelojoh sana sini nak menghukum orang kerana kita menyokong sana menyokong sini. Jadi menyokong pun atas perkara lain. Jadi kita terlalu kononnya nak menjadi Islam sangat ke, ataupun kononnya nak mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi dengan cara yang bagi saya tak berapa kena dan tidak ada pun di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian asas kelima pula, kalau kita tengok, kalau kita asyik nak boykot barang barat sana sebabnya kita marah, katakanlah ada orang Amerika bakar Quran, jadi kita pun marah kepada Amerika dan sebagainya, dan boykot sana boykot sini, kata macam-macam, guna perkataan kesat kepada orang-orang dia dan sebagainya, maka satu hari nanti mungkin negara kita ni, orang Melayu terutamanya, dicop sebagai simpatis kepada unsur-unsur yang tidak baik. Jadi contohnya ada rakan-rakan daripada Yemen, mereka beritahu saya mereka tak boleh pergi ke Amerika, ke Saudi, ke UK, ke Eropah, sebab mereka telah dicap. Cap kenapa? Cap sebab ada orang-orang Yemen, Arab ke apa ke yang menjadi teroris ataupun yang disifatkan sebagai pengganas. Jadi sebab beberapa orang, maka keseluruhan rakyat tersebut menjadi sukar untuk pergi melancong, belajar, bekerja di tempat-tempat lain. Kita nak jadi macam tu kan? Kita anggap, oh tak apa, kita begini begitu. Tetapi silap-silap anak-anak kita nanti nak pergi belajar luar negeri, nak pergi bekerja luar negeri, nak pergi melancong luar negeri, dah tak boleh. Boleh, tetapi bukanlah di negara barat. Dia kena pergi negara seperti Saudi, mana-mana negara yang ada sesama agama sahaja yang dibenarkan. Jadi di situ ada juga kalau kita tengok alasan ke-6 berkait dengan tourism. Nasib baiklah di sini kita tidak membuat harassment kepada orang-orang barat. Contohnya kita marah orang US, orang Amerika menyokong Israel dan juga membuat veto kepada United Nations. Itu politik Amerika lah. Tapi kalau kita di sini kita menganggap buruk ataupun menyiksa ataupun membuat keganasan dan juga membuat kata-kata kesat kepada orang-orang Amerika yang datang di sini dan sebagainya, mungkin satu hari nanti pelancongan ataupun industri pelancongan itu akan menjadi tersekat. Dan apabila itu terjadi, maka banyaklah hotel-hotel kita, anak-anak Melayu yang kerja di hotel, anak-anak Melayu yang kerja dalam kita katakan the business of tourism dan sebagainya, itu akan terjejas. Di situlah kita nak kena fikir panjang-panjang, sama ada wajarkah kita membuat boykot secara senang-senang begitu saja. Bagi kita bolehlah menganggap diri kita ni beriman lebih sikit, tetapi dan juga kita membantu orang Palestin. Ingat juga tuan-tuan, jiran atau ahli-ahli komuniti kita kenal tak? Ada tak yang susah? Jadi nanti di akhirat nanti orang tanya, Tuhan tanya, kamu ni tak tolong pun orang susah? Saya tolong orang Palestin. Tu yang belakang rumah tu, kamu tak tahu ke? Oh, yang tu kerajaan yang kena tolong, bukan saya. Jadi kita nak kena tengok betul-betul. Kalau kita nak salur bantuan tu, kadang-kadang yang dapatnya NGO yang dikatakan NGO, tapi tak tahulah. Yang itu terpulang masing-masing. Kalau rasa nak derma banyak-banyak, silakan. Tapi nasihat saya, jangan lupa yang mana di dalam komuniti kita masing-masing, tak kira orang Islam atau bukan Islam. Sebab orang Islam kita adalah agama yang menggalakkan
kasih sayang dan juga bantuan kepada semua manusia, bukannya orang Islam sahaja. Jadi akhir sekali saya ingin simpulkan bahawa kita kena fikir semula ataupun kita kena renung sejenak, sama ada wajarkah kita memboikot McDonald's, Starbucks dan Grab ni, oleh kerana adalah orang kata mereka ni menyokong, sebenarnya mereka tak sokong kan, sebenarnya tempat lain yang menyokong. Dan wajarkah kita menghukum anak-anak Melayu dan juga lain-lain, yang terutamanya anak-anak Melayu yang berlatih, bekerja dengan profesional dan juga dengan cara halal. Jadi kita menghukumkan yang halal dan yang baik. Jadi kita tengok penilaian Allah SWT nanti di akhirat, kat mananya markah yang dekat Palestin tu lebih banyak ke, ataupun markah negatif untuk kita punya hukuman itu adalah lebih dia punya imbang dia daripada apa yang kita kata kita rasa hendak bantu orang lain. Jadi di situ sajalah yang saya nak sampaikan. Memang kita nak kena sokong mana-mana manusia yang ditindas, tak semestinya orang Islam sahaja. Itu memang ajaran agama kita. Tetapi janganlah kita menghukum secara orang kata apa, secara mudah, secara simplistik, demi sentimen ataupun emosi dan tanpa menggunakan rasional serta juga nilai-nilai Islam yang telah kita pelajari. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.